Sekarang tibalah masanya untuk jurucakap daripada Kedah untuk membahas usul agama. Majlis dengan ini mempersilakan Ketua Wanita UMNO bahagian Jerai, Datuk Hajah Norma binti Awang untuk berucap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Seri pergi tempat berkelah kini dah musnah dilanda musibah. Walau Kedah negeri yang kalah, bangun semula melangkah gagah. Yang saya muliakan Datuk Pengerusi Tetap dan Datuk Timbalan Pengerusi Tetap, yang disayangi Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, Ketua Wanita UMNO Malaysia, tahniah Datuk Seri atas kemenangan PRU yang ke-15. Syabas, terbaik Datuk Seri. Yang berbahagia Datuk Noliza Abdul Rahim, Naib Ketua Wanita UMNO Malaysia. Yang berbahagia lagi disayangi Datuk Syarifah Maznah binti Said Kasim Barakbah, Ketua Wanita UMNO Negeri Kedah, yang amat kami sayangi. Kedah memenuhi 30% calon wanita PRU 15 yang lalu. Tapi sayang kalah. InsyaAllah kita akan berada dalam PRN nanti. Terima kasih juga kepada Datuk Pengerusi Perhubungan UMNO Negeri Kedah yang telah memberi 30% calon wanita Kedah untuk PRU yang lepas. Terima kasih Datuk Seri. Yang berhormat dan yang dikasihi Barisan Ahli Exco Wanita UMNO Malaysia, wakil-wakil ahli majlis tertinggi, sidang perwakilan, para tetamu jemputan, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Datuk Azhar nak pergi mana? Saya ada bawa usul untuk Datuk ni. Tak dengar. Segala puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya saya diberi peluang untuk mengambil bahagian seterusnya membahas usul yang cukup signifikan dalam menentu hala tuju parti bangsa dan negara. Banyak sungguh pokok serai hendak ditanam di rumah prima. Saya Ketua Wanita Jerai, mewakili Wanita UMNO Negeri Kedah membahas usul ucapan dasar Ketua Wanita UMNO Malaysia. Perwakilan sekalian, kenapa kita kalah? Terutama di Kedah 015 kami. Malu nak cakap tapi nak buat macam reality. 98% kandungan TikTok dan media sosial yang berbau fitnah, hasutan dan lencongan telah disiar di sepanjang PRU 15 lalu. 120% pengundi umur 18 tahun dan pengundi pertama kali tidak mengundi kita. Bukan sekadar mencemuh, malah mereka yang di alam keseronokan memuja pemimpin berkelakuan loklak, biadab, caci maki. Tok Masitah pun kata betul. Dan sumpah seranah di Kedah lah ni. Begitu, dan juga wang jadi taruhan. Kan? Yang dijulang, yang berkelakuan loklak ni, mereka puji, mereka suka pengundi-pengundi muda di Kedah ni. Sebab apa? Suka maki orang, suka kata dekat orang, seluruhnya lah, terutamanya anak muda di Kedah. Fakta dan kenyataan dicampur buang. Inilah yang berlaku di negeri Kedah, tuan-tuan dan puan-puan. Benar, UMNO dan BN tidak cukup ranggi dan loklak, orang Kedah kata. Bagi menawan hati dan aspirasi anak muda yang berbudaya jalanan dan ikut trending semasa, politik
bakti budi, pemberian beras, kain batik, gula kopi, menyumbang bola futsal, jersey dan sebagainya bukan lagi keutamaan. Sebaliknya, hero yang diangkat ialah pemimpin yang paling hebat, bermulut longkang, mencerca sana sini. Itulah pilihan dan juga perjuangan mereka, anak muda, pemimpin yang pertama kali mengundi. Perwakilan sekalian, jika ini sikap dan rupa gelagat generasi muda kita yang berkelakuan anarki dan suka-suka hati, maka malap dan gelaplah masa depan negara. Apalagi harapan dan jaminan yang kita ada. Kesimpulannya, tidak ada lagi ruang untuk UMNO dan BN untuk menang. Apa jua edisi pilihan raya termasuklah PRN yang bakal berlangsung di 6 buah negeri. Sebab UMNO tidak hebat dalam mengamalkan sumpah seranah, caci maki dan fitnah. Amat besar telahan Saidina Ali Kamarullah. Jika mahu dilihat masa depan negara, lihatlah generasi anak muda yang ada pada hari ini. Inilah isu sosial terbesar yang sedang melanda negara. Sebab itu kita mahu sarankan kepada pengubal undang-undang dan wakil UMNO yang duduk dalam kerajaan mengkaji semula hak umur mengundi. 18 tahun ni dalam konteks negara kita, selok dalam pun mak mereka beli lagi. Mak pak mereka beli lagi. Betul tak? Ada mana mereka nak ada duit nak cari pergi beli selok dalam. Mereka suruh mak pak, sebab itulah jadi macam ni. Dan mereka ni baru saja selesai SPM. Tahap kematangan dan pemahaman tentang pilihan raya, pengundian, sistem demokrasi, kenapa mengundi, implikasi pengundian, di atas pembentukan kerajaan dan pembentukan polisi masih di tahap yang mentah dan merah. Jangan dibandingkan usia 18 tahun anak-anak kita yang ada dalam negara dengan mereka yang ada di luar negara. Di kebanyakan negara barat, di usia 18 tahun, sudah ramai yang mengikuti pengajian master PhD. Walhal dalam negara kita, kebanyakan remaja kita masih terkial-kial, hendak mengenali dunia, asyik bertiktok dan mula mengenal alam asmara. Lantas, bagi memulihkan semula jaminan masa depan bangsa dan agenda jangka panjang pembangunan negara, kita sarankan hak umat mengundi ni dinaik ke 21. 18 ni mengarutnya. Mereka bukan tahu apa. Pergi nak mengundi, orang bagi duit 100, 200 terima. Lepas tu hang undi kami. Tinggal habis. Kita ni zaman kalah tak ada apa, nak bagi apa kat mereka. Betul tak? PN yang banyak bagi. Kita ni tak ada. Cuma kita harapkan semangat kuat mereka. Tapi dengan duit ni habis. Duit, harta, tu habis. Kalau bak dengan orang-orang kita ni. Lantas, bagi memulihkan semula jaminan masa depan bangsa dan agenda jangka panjang pembangunan negara, disarankan hak umat mengundi dinaikkan 21 tahun. Ni saya tekankan sikit ni. Biar habislah setidak-tidaknya pengajian ijazah pertama. Itulah situasi yang lebih baik, yang terlebih baik, yang terbaik buat kita semua. Sidang perwakilan sekalian, solusi bagi mengembalikan adab etika dan akhlak generasi muda masa kini ialah penerapan bersungguh ilmu agama dan penekanan pembelajaran tentang adab seawal usia muda. Lantas, kita amat bersetuju jika Kementerian Pendidikan mengupayakan semula pengajaran moral dan civic. Anak-anak muda lah ni civic moral tak ada dah. Bermula di tahap prasekolah hingga ke peringkat menengah dengan menjadikan syarat wajib dulu di peringkat peperiksaan. Namun, ada yang bertanya, bagaimana yang muda mahu beradab dan memiliki etika murni jika yang sudah tua telajak lelak? Tidak menunjukkan teladan yang baik rupanya. Betul tak? Betul tak tuan-tuan dan puan? Mereka suka hak lelak budak-budak muda lah ni. Korang ajak biadab, maranjadah apa semua mereka mau. Kita kena ada ni pengajian moral dan civic ni lebih kepada anak-anak muda. Sidang perwakilan sekalian, we have enough all this nonsense. Nama dan kemuliaan Islam tercemar akibat tingkah laku puak ni. Ulama sebenar tidak akan mencarut, memaki hamun.
saudara seagama dengan dia, menimbul ketakutan, kekalutan dalam umat atau mudah jatuh hukuman. Sikit-sikit haram, sikit-sikit halal. Kena kat depa halal, kena kat kita haram. Haram tu haram apa? Haram jadah. Lah sikit orang Kedah. Ulama sebenar tahu menjaga adab. Hakikatnya Islam menyubur kasih sayang, tautan ukhuwah, silaturahim, dan Islam tersebar kerana adab dan akhlak seumpama yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa inka la'ala khuluqil azim. Mahumnya, sesungguhnya engkau iaitu Muhammad mempunyai akhlak yang sungguh mulia. Surah Al-Alam ayat 4. Lantaran itu, kita menggesa satu rang undang-undang RUU Akta Anti Manipulasi Agama AAMA dikemukakan untuk dibahas dan diluluskan di sidang parlimen demi menjamin kemuliaan Islam selaku agama persekutuan mengikut perkara 3 Perlembagaan Persekutuan yang mendasari seluruh kehidupan. Ini bertujuan bagi mengelakkan pihak berkepentingan dengan mudah menggunakan nama Islam untuk kemahuan diri dan keuntungan sedikit yang akhirnya menyebabkan imej Islam tercela. Hadirin hadirat sidang perwakilan sekalian, saya nak sentuh sikit berkaitan dengan UMNO dan Kerajaan Perpaduan. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih tahniah syabas kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden dan Yang Berhormat Timbalan Presiden serta ahli MKT UMNO kerana telah membuat keputusan yang berani dengan menyokong Kerajaan Perpaduan untuk memulih dan membina semula kekuatan UMNO yang telah diruntuhkan oleh musuh-musuh dari luar dan dari dalam UMNO. Kenapa UMNO perlu menyokong Kerajaan Perpaduan? Kerajaan Perpaduan ini pertamanya, jika kita masih bersama dengan Perikatan Nasional, UMNO tidak akan bangkit dan dari kejatuhan kerana PN akan sentiasa menghasut beberapa pemimpin UMNO yang mementingkan diri dan sentiasa mencari celah untuk jatuhkan UMNO agar mereka menjadi dominan. Secara terang-terangan mereka mengakui UMNO musuh utama mereka. Takkan kita nak tunggu lagi? Perikatan Nasional adalah musuh dalam selimut bagi UMNO. Antara musuh dalam selimut dengan musuh nyata, musuh dalam selimut lebih bahaya daripada kepada UMNO. Lihatlah apa yang terjadi semasa kita menyokong PN dulu. Mereka mula menyerang UMNO secara senyap-senyap, padahal UMNO yang menyokong dan membantu mereka untuk tubuh kerajaan pada waktu itu. Hadirin sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberikan UMNO ini peluang untuk bersama-sama menjadi sebuah kerajaan walaupun kita hanya tinggal sila gulung masa dah lebih 30 kerusi parlimen. Ini adalah satu rahmat daripada Allah, satu rahmat yang Allah berikan kepada kita untuk mengukuhkan dan membina semula kekuatan UMNO. Dan saya ingin bawa satu tentang pemilihan parti yang akan datang. Cumanya negeri Kedah juga membuat ketetapan menyokong sebulat suara keputusan yang dibuat oleh Exco Wanita UMNO Malaysia pada 10 bulan 1 untuk semua jawatan tertinggi parti, Presiden Parti, Timbalan Presiden, Ketua Wanita UMNO Malaysia, Naib Ketua Wanita UMNO Malaysia. Kedah juga nak menyarankan supaya Ketua Wanita UMNO bahagian tidak dipertandingkan. Semua jawatan yang sebut tidak perlu dipertandingkan demi menjaga keharmonian dan silaturahim
dalam parti UMNO yang kita sayangi ini. Betul ya? Hampa sokong tak apa. Pulau Pandan jauh ke tengah Gunung Daik bercabang 3. Akhlak dan agama seiring melangkah, membina tamadun, membawa bahagia. Kedah mohon menyokong. Sekian wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.